Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersempena dengan Maulidur Rasul, maka hari ini saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan sirah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kelahiran yang begitu agung. Kelahiran kepada Nabi tercinta kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun Gajah, iaitu bertepatan dengan 50 hari selepas peristiwa tentera bergajah, di mana tentera bergajah ini datang untuk tujuan untuk menyerang ke Mekah ataupun ke Kaabah. Jadi berkaitan dengan tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama ada berselisihan pendapat, tetapi daripada segi jumhurnya, seperti yang kita belajar daripada kebanyakan kitab-kitab sirah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal bersamaan dengan hari Isnin pada tahun Gajah, yakni pada tahun 571 Masihi. Jadi apa yang pasti adalah Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Isnin kerana ianya berdasarkan hadis baginda Rasulullah SAW, Nabi bersabda kata, Nabi dilahirkan pada hari Isnin dan juga diwafatkan pada hari Isnin. Jadi daripada Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, di mana 6 bulan sebelum kelahiran Nabi, bapa kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Abdullah, telah pun wafat semasa dalam perjalanan pergi ke Syam, dan beliau wafat di Yathrib ataupun Madinah dan pada hari ini, dan dimakamkan di sana. Apabila ibu kepada baginda Rasulullah SAW, iaitu Aminah, telah syarat mengandungkan Nabi selama 9 bulan dan kian rasa sakit perutnya, hendak lahirkan anak. Jadi pada hari tersebut Aminah baring di tempat lahirnya Nabi SAW, dan yang ketika itu menjadi bidan kepada Aminah, iaitu Syifah binti Amru, yakni ibu kepada Abdurrahman bin Auf, ibu kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi maka lahirlah Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat daripada Musnad Ahmad dan juga Sunan Ad-Darimi, diriwayatkan bahawa selepas lahirnya baginda Rasulullah SAW, Aminah melihat satu cahaya keluar di bahagian bawah badannya. Cahaya yang begitu terang sehingga menerangi sampai ke istana di Syam. Jadi apabila telah pun lahirnya Nabi Muhammad SAW, satu kelahiran yang begitu dinanti-nantikan oleh ahli keluarganya, terutamanya ibunya Aminah dan juga datuknya Abdul Muttalib, maka bidan kepada Aminah, iaitu Syifah bin Amru, bergegas untuk berjumpa dengan datuk kepada baginda Rasulullah SAW, iaitu Abdul Muttalib. Disampaikan khabar bahawa telah pun lahir cucunya. Jadi Abdul Muttalib ini dengan gembira terus pulang ke rumah Aminah dan juga Abdullah. Jadi lihat cucunya, didukungnya cucunya, dijulangnya cucunya. Kemudiannya Abdul Muttalib membawa cucunya ke hadapan Kaabah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya diadakan akikah. Abdul Muttalib mengadakan akikah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada masa itu Abdul Muttalib menamakan cucunya dengan nama Muhammad. Jadi apabila Abdul Muttalib menamakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad, ketika itu pembesar-pembesar Quraisy ataupun orang-orang yang ada di situ semua terkejut dengan perbuatan Abdul Muttalib ini. Kenapa dinamakan Nabi Muhammad itu sebagai Muhammad namanya? Sebab Muhammad itu adalah satu nama yang tidak pernah dipakai oleh siapa-siapa sebelum itu. Dan mereka bertanya kepada Abdul Muttalib, kenapa tidak dinamakan cucunya itu dengan nama
moyang-moyang mereka yang dihormati. Jadi Abdul Muttalib kata apa? Abdul Muttalib kata kerana dia ingin cucunya ini menjadi seorang yang terpuji, seorang yang dihormati, seorang yang begitu besar peranannya. Sebab Muhammad itu maksudnya adalah terpuji. Jadi agungnya Nabi Muhammad ini, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah satu nama yang tidak pernah dipakai oleh sesiapa pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Inilah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa nama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad, dikhaskan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sehingga kita pada hari ini barulah kita menggunakan nama Muhammad SAW. Ada juga riwayat yang mengatakan bahawa semasa ibu kepada baginda Rasulullah SAW mengandung Nabi, pada ketika itu datangnya seorang lelaki datang kepada Aminah dan memberitahu kepada Aminah bahawa Allahumma salli ala Muhammad, bahawa kata apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad, kerana sesungguhnya namanya ada di dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu ia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi, sedangkan namanya di dalam Al-Quran adalah Muhammad. Ini adalah riwayat daripada riwayat Ibnu Ishaq dan Al-Bahaki. Dan ada juga beberapa peristiwa yang popular, yang bukanlah mencapai ke tahap yang sahih, kisah-kisah yang popular berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, iaitu pada hari hendak lahirnya Nabi Muhammad SAW, berhala-berhala runtuh, berhala-berhala yang disembah pada ketika itu, kan pada masa itu adalah zaman jahiliyah. Jadi orang menyembah berhala-berhala di sekeliling Kaabah. Berhala-berhala tersebut jatuh, roboh, runtuh. Istana Kisra goncang, sehingga menimbulkan ketakutan. Api sembahan Persia yang tidak pernah padam selama 1000 tahun, pada hari kelahiran Nabi itu, api di Persia itu padam. Jadi ini adalah beberapa perkara yang ajaib, beberapa peristiwa yang terjadi, yang diriwayatkan, yang terjadi pada hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kalau kita pergi ke Mekah, sama ada kita pergi menunaikan umrah, kita pergi menunaikan haji, pada masa yang sama kita juga melakukan ziarah di sekitar Mekah dan juga Madinah. Tapak kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan, masih wujud sehingga pada hari ini, iaitu pada sekarang ini. Ianya merupakan di sananya dibinanya sebuah maktabah. Itulah rumah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga rumah kepada asal tapak rumah kepada Aminah dan juga Abdullah. Di situlah dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tapak kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terletak lebih kurang 400 meter daripada Masjidil Haram, dekat sahaja. Kalau tuan-tuan dan puan sampai ke Mekah, pergilah ke sana, ziarahlah ke sana. Jadi di mana lebih kurang 400 meter daripada Masjidil Haram, di sebelah tepi. Kalau kita masuk daripada hadapan pintu Masjidil Haram, yang kita naik jambatan, siapa yang dah pergi sana dia akan tahu. Dan kita akan naik ke atas satu jambatan, kita akan lalu di tepi bukit, di pinggir bukit Jabal Abi Kubais. Turun daripada bukit Jabal Abi Kubais, kita akan nampak satu bangunan kuning. Di bangunan kuning itulah tapak kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situlah rumah kepada Aminah dan juga Abdullah. Dan juga tapak tersebut sebenarnya
diwarisi turun temurun sehingga sampai ke zaman kekhalifahan Abbasiyah, di mana khalifah yang bernama pada ketika itu yang bernama Harun Ar-Rasyid telah membeli rumah baginda Rasul, rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan kemudiannya dijadikan masjid, dijadikan sebuah masjid kecil di situ dan digunakan, dijaga, dipelihara, digunakan selama zaman berzaman dan sehingga sampailah pada tahun 1950. Pada ketika itu pemimpin Arab Saudi meratakan banyak tapak-tapak sejarah yang berada di sekitar Mekah dan juga Madinah, dan ketika itulah pada tahun 1950 dibina sebuah maktabah ataupun sebuah perpustakaan di situ, di tapak rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita pergi ke sana, lawatlah ke sana, ziarahlah ke sana supaya timbulnya rasa kecintaan kepada kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya di sekeliling Mekah itu sendiri penuh dengan tapak-tapak sejarah yang kita kena pergi lihat satu persatu, sebab dengan memahami sejarah, dengan memahami sirah ini, barulah timbulnya rasa kecintaan kita kepada Islam, timbulnya rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan timbulnya rasa penghargaan, appreciation kita kepada agama kita sendiri. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita berada di Mekah ataupun Madinah, tuan-tuan dan puan-puan, setiap tanah yang kita lalui, tempat yang kita duduk, tempat yang kita solat, tempat yang kita sujud, tempat yang kita pegang, itu adalah tempat di mana tempat yang pernah dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang pernah diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam itu. Di situlah bermulanya Islam. Di situlah Nabi melalui pelbagai ujian. Cuba pegang tanah di situ. Inilah tanah yang pernah dipijak oleh baginda Rasulullah SAW. Ini antara satu rasa yang perlu kita ada semasa kita pergi menunaikan umrah. Bukan setakat menunaikan umrah sebenarnya. Yang utama adalah kita pergi menunaikan umrah dan juga ziarah untuk memahami sirah-sirah, menghayati sirah-sirah yang terjadi di ketika itu. Jadi sebagai kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah bermulalah tanda-tanda kiamat yang pertama, yang di mana Nabi kata tanda kiamat kecil yang pertama iaitu lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi beberapa pengisian ataupun perkongsian yang lain untuk tuan-tuan dan puan selama 2-3 hari ini insyaAllah. Jadi dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.